Kita mulakan pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semuanya? Okey, hari ini start muka surat berapa? Berapa? 334. Okey. Cik Ana mana ya? Lama saya tak nampak dia. Balik kampung ke? Ikut cik ya balik kampung. Apa? Oh, cakap dah. Dengar? Saya tak dengar. Mulut Kak Zahir ni. Apa dia? Okey. 334. Hari ini kita akan mulakan pengajian di muka surat 334. Tapi ni saya nak baca hadisnya sahaja. Kita baca hadisnya saja. Kita tinggal 2 hadis untuk bab kita. Kenapa? Kenapa Cik Zahid? Korang kalau tak drama tak boleh. Ada drama, mesti drama tau. Berita gembira? Oh, buat hati gembira. Masya Allah, tabarakallah. Seminggu sekali dia gembira. Okey, kita bab 48 ni kan, kita tinggal 2 hadis sahaja yang hendak dibaca. Tapi 2 hadis ni cuma kita lihat sebagai hadis yang menyokong untuk hadis kita yang lain lah yang berada di hadapan. Okey, jadi sebab tu hadisnya pendek-pendek dan bila disyarahkan hadis tersebut untuk yang kedua terakhir ini, dia menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perawi lah. Jadi saya biasanya kalau hal perawi ni saya tak apa sangat untuk baca kan. Tapi tak apa, kita selesaikan pembacaan hadisnya sahaja di sini ya. Okey, muka surat 334, hadis nombor 204. Di situ ya, kita ada hadis yang kedua terakhir kita. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim qala حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. Maksudnya, Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri, bahawa ayahnya telah mengkabarkan kepadanya bahawasanya dia pernah melihat Nabi SAW mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf. Sanad ini diriwayatkan secara mutaba'ah oleh Harb bin Shaddad dan Aban dari Yahya. Okey, itu hadis 204.
Kita terus masuk hadis 205. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana al-Auza'i an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr an abihi qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي. Maksudnya, Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abdullah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Al-Auza'i telah mengkhabarkan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah, dari Ja'far bin Amr dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Nabi SAW mengusap serban dan kedua sepatu khuf baginda. Riwayat ini diriwayatkan secara mutaba'ah oleh Ma'mar dari Yahya dari Abu Salamah dari Amr, dia berkata, aku melihat Nabi. Okay, so kita ada dua hadis yang menjadi hadis yang menyokong perbincangan-perbincangan yang lepas. Tapi sila lihat muka surat 338 di situ. Ada sedikit penerangan berkenaan dengan menyapu serban Nabi SAW di situ. Muka surat 338 perenggan yang kedua, okay, second paragraph. Kita lihat tentang perselisihan para ulama hadis ketika mereka mensyarahkan maksud Nabi SAW mengusap serban baginda. Okey, perenggan yang kedua muka surat 338, para ulama salaf berselisih pendapat tentang pengertian mengusap serban. Ada yang mengatakan bahawa mengusap serban baru dikatakan sempurna setelah mencapai ubun-ubun. Pendapat ini berdasarkan riwayat Muslim yang telah disebutkan. Boleh faham? Apa maksudnya? Okey. Masukkan air. Sapu dulu. Sapu dulu dekat ubun. Bukan tak perlu basah sangatlah macam kita anggota buku yang lain kan. Sapu saja ubun tu baru kena serban atas kepala tu kan. Jadi di kalangan para ulama, contohnya Imam Muslim sendiri kata apa? Kalau kita nak sapu bahagian serban ke atas tu kan, sebagaimana kita sapu khuf, dia mesti Cik Ana baru datang kat belakang. Baru saya tanya tadi. Okey. Okey, tak apa. Bila kita nak sapu dekat atas kepala kita ni, tanpa kena atas kepala tu kan, tanpa kena kulit kepala tu kan, kerana ada serban, dikatakan penyapuan yang sempurna apabila ubun-ubun itu kena air dulu. Iyalah, okey. Masukkan dulu tangan dengan air. Dia kena cakap gitu okey. Masukkan dulu tangan dengan air, baru kena, lepas tu letak atas serban tu kan, baru dianggap sebagai satu penyapuan yang sempurna. Ini pendapat di kalangan para ulama yang mana juga merupakan pendapat Imam Muslim yang pernah kita sebutkan. Jadi kalau sekiranya ubun-ubun itu tak kena air itu kan, tak dimasukkan dengan air itu kan, disebutkan sebagai sesuatu yang tak sah lah menurut kepada pendapat yang pertama ini. Adapun kita lihat majoriti ulama mereka berpendapat bahawa tidak cukup hanya sebatas mengusap serban. Berkenaan hal ini, Al-Khattabi berkata, Allah telah mewajibkan mengusap kepala ketika berwuduk. Jadi ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Okay, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penyapuan kepala tu kan ketika berwuduk secara sempurna. Sementara hadis mengusap serban masih mungkin diertikan kepada makna lain. Jadi kalau nak dibandingkan membasahkan seluruh kepala ataupun kepala kita ketika kita berwuduk dengan menyapu atas serban itu, dilihat bahawa
Menyapu dengan air, untuk bahagian kepala ini adalah sesuatu yang pasti. Berbeza dengan menyapu ataupun mengusap serban. Dia boleh diertikan dengan pelbagai maksud dan makna di sini. Maka sebab itu Al-Khattabi kata apa? Sementara hadis, oleh itu tidak mungkin sesuatu yang pasti ditinggalkan hanya kerana sesuatu yang mengandung kemungkinan. Jadi menurut kepada pendapat Al-Khattabi, kita ni yang terbaik ialah kita usap kepala dengan air itu daripada kita sapu dekat atas serban. Ini pendapat dia. Sebab dia kata jangan tinggalkan sesuatu yang pasti. Yang pasti ni maksudnya sapu dengan air dekat atas kepala daripada sapu di atas serban itu. Kerana dia kata gini, dia rahimahullah juga mengatakan menganalogikan mengusap serban dengan mengusap sepatu khuf terlalu jauh. Kerana bagi dia kalau kita nak samakan sapu di atas khuf dengan sapu di atas serban adalah sesuatu yang begitu jauh maksudnya. Kerana dia kata sepatu khuf itu susah kalau kita dah pakai kita nak buka. Berbeza dengan serban. Kalau serban ni kita boleh buka, kan? Jadi takkan nak samakan dengan sepatu khuf. Ini pendapat Al-Khattabi, dia kata gitu. Tetapi di sini kita lihat, pendapat Al-Khattabi ini dikomentari oleh para ulama sebagai berikut. Namun ada di kalangan para ulama yang tak bersetuju dengan pendapat Al-Khattabi itu, lalu mereka pecahkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Contoh di sini pertama, mereka yang membolehkan cukup dengan menyapu serban saja tanpa harus mengusap kepala tersebut justru mensyaratkan adanya kesulitan ketika melepaskannya. Sebagaimana halnya sepatu khuf, dan caranya adalah dengan membuat posisi serban lebih kencang, maksudnya diikat dengan kuat, seperti serban-serban yang dipakai oleh orang Arab. Jadi pendapat yang pertama ini dia kata boleh sahaja kalau sekiranya kita nak sapu dekat atas serban itu, dengan syarat serbannya susah untuk dibuka. Pernah pakai serban? Tak pernah kan? So kita tak tahulah pakai serban tu macam mana. Salah, serkup tak sama dengan serban. Kita pakai serkup, Jadi macam kita tak faham orang pakai serban tu macam mana kan. Jadi susah nak cakap. Nak lilitnya lain, nak ikatnya lain. Lepas tu kalau buka terlepas pula nak lilit lagi. Dia satu benda yang sukar sebenarnya. Jadi kita orang perempuan ni janganlah cakap lepas je. Tak apa tu susah nak lepas. Saya cakap gitu kan. Macam kita marah kalau orang lelaki kata pakai tudung. Takkan susah nak lepas. Dia tak tahu macam mana seksanya pakai tudung. Kan? Berapa pin kita pakai? Apa banyak anak tudung kita pakai je. Dia mana nak tahu kan? Dia tengok senang dia pakai tudung ni, main sarung gitu. Tapi tak tahu berseksa orang pakai tudung. Jadi sama dalam keadaannya di sini Jadi di situ kita kata, orang lelaki yang pakai serban ni, dia ada juga kesusahan-kesusahan dia. Dia nak lilit, dia nak letak apa semua kan. Itulah, itu masalah yang dia faham sendirilah. Jadi di sini, mereka kata di sini, kalau serban itu susah untuk kita lepaskan, barulah kita lihat ianya merupakan sesuatu yang tepatlah untuk mengikut sunnah Nabi SAW tadi dengan hanya sekadar menyapu di atas serban tersebut. Tapi kalau serban itu senang buka, silakan buka, itu lebih baik daripada kita sapu di atas serban tersebut. Baik. Kedua di sini, mereka juga mengatakan membasuh anggota wuduk menjadi tidak wajib apabila sudah digantikan dengan tayamum. Maka ini bererti mengusap anggota wuduk yang tertutup juga dibolehkan, seperti kedua kaki selama mana menggunakan sepatu khuf. So kita lihat dekat sini. Ada di kalangan pendapat mengatakan bahawa membasuh anggota wuduk kalau kita dah tayamum, ada tak kita wajib lagi untuk sapu dengan air? Tak wajib kan? Maka di sini dia kata sama juga. Kalau gitu kan, bila kita mengusap anggota wuduk yang tertutup tadi juga dibolehkan, seperti kedua kaki selama mana menggunakan sepatu khuf. Jadi ini nak menolak pendapat Al-Khattabi tadi. Sebab Al-Khattabi kata kita sapu kepala tu lebih baik daripada sapu serban. Namun di sini mereka kata kalau dah sapu di atas serban tu tak payah lagi. Kita nak buka dan kita nak sapu dengan air.
So ini pendapat yang kedua ya, bagi membantah pendapat Al-Khattabi. Seterusnya kita ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan, mereka juga mengatakan bahawa ayat tersebut tidak menampik. Menampik maksudnya menafikan bolehnya mengusap serban. Ayat ni maksudnya surah Al-Ma'idah yang tentang ambil wuduk tu. Okey, ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga, betul? Surah Al-Ma'idah. Nama ketiga. Tak, betul ke tak ada ayat yang ke-6? Betul. Oh, no betul. Confident. No betul. Okey, ayat yang ke-6. Betul betul Kak Zeda. Ayat yang ke-6. Betul. Ada siapa nak bantah? Betul. Okey, maksud ayat di situ ialah ayat yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah berkenaan dengan ayat wuduk. Jadi, mereka kata ayat tersebut tidak menafikan bolehnya mengusap serban, terutama bagi pendapat yang mengarahkan pengertian lafaz mushtarak. Mushtarak di sini maksudnya memiliki lebih dari satu makna, kepada makna hakiki dan makna majazi. Sebab siapa saja yang mengatakan saya mencium kepala si fulan, maka perkataan ini dapat dibenarkan walaupun si fulan memakai penutup kepala. Kerana kalau secara logiknya kita kata orang kalau dia dah tutup kepala dia, kalau kita kata kita cium kepala dia macam tak cium kepala dia. Seolah-olah kita cium serban dia kan. Tapi di sini kita lihat kita tetap memahami, kita tak kata kita cium serban dia, kita kata kita cium kepala dia. So di situ dia ada pelbagai maksud lah kalau kita kata kepala kan di sana. Jadi mereka kata di sini, sebab siapa saja yang mengatakan saya mencium kepala si fulan, maka pernyataan ini dapat dibenarkan walaupun si fulan memakai penutup kepala. Ini pendapat yang dipegang oleh Al-Auza'i, Al-Thawri dalam salah satu riwayatnya Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, At-Tabari, Ibn Khuzaimah, Ibnul Munzir dan ulama lainnya. Ibnul Munzir berkata, perbuatan itu iaitu mengusap serban telah sahih berasal dari Abu Bakar dan Umar, dan dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW pernah bersabda, "Iyuti'in nasu Abu Bakrin wa Umar yarshudu." Apabila orang-orang meneladani Abu Bakar dan Umar, pasti mereka akan mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Jadi hal ini kita lihat ya, bukan sahaja dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi di kalangan para sahabat sendiri, contohnya Umar dan juga Abu Bakar, mereka turut melakukan hal tersebut. Jadi kita nampak di sini, kalaulah di kalangan para sahabat yang mana merupakan Abu Bakar dengan Umar yang ikut apa yang Nabi buat, itu sendiri menunjukkan satu perbuatan yang benar-benar sahih. Tak perlu lagi dipertikaikan. Maknanya boleh dengan syarat pakai serban tadilah ya. Jangan pula kalau tak pakai serban tiba-tiba kan nak main sapu-sapu sikit-sikit gitu kan, tak ada. So di sini kita lihat kalaulah serban itu adalah serban yang sukar untuk dilepaskan, maka di sana boleh sahaja ya untuk menggunakan cara alternatif ini dengan menyapu di atas serban tersebut. Tapi kalau boleh dilepaskan, itu lebih baik dilepaskan lalu disapu sebagaimana biasanya pada kepala kita. Okey, selesai ya kita tentang menyapu bahagian atas kedua sepatu khuf. Ya. Betul. Untuk kaum muslimah juga, kalau sekiranya keadaan tidak mengizinkan, kalau sekiranya susah, tempat itu tempat yang mungkin terbuka ketika kita nak ambil wuduk tu kan, so boleh letak dia dekat atas tudung kita. Okey, baik. Seterusnya, bab yang ke-49 di sini untuk menyambung perbincangan sepatu khuf tadi. Okey, perbincangan bab 49 dia lebih kepada tentang masa ataupun cara untuk syarat untuk menyapu khuf.
masa dan syarat untuk menyapu khuf bagi mereka yang boleh untuk melakukan hal yang sedemikian. Baik, kita lihat di sini bab yang ke-49. Apabila seseorang memakai sepatu, kakinya dalam keadaan suci. Jadi apa dimaksudkan dalam keadaan yang suci? Di situ nanti kita akan bincangkan. Baik, babun idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan. Di sini maksudnya bukan maksud hadis Nabi kejap. Okay, baca dulu hadis di sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Zakaria an Amir an Urwah bin al-Mughirah an abihi qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha alaihima. Okay, maksudnya Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Zakaria meriwayatkan kepada kami dari Amir, dari Urwah bin Al-Mughirah, dari ayahnya, dia berkata, pernah saat aku berada dalam perjalanan bersama Nabi SAW, aku menghulurkan tangan untuk melepaskan kedua sepatu khuf baginda. Namun baginda bersabda, biarkan saja kedua sepatuku kerana aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Maka baginda pun mengusap bahagian atas kedua sepatu khufnya. Okay, lihat syarah judul bab terlebih dahulu di situ. Kita ada perkataan babun idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan. Bab apabila seseorang memakai sepatu dan kakinya dalam keadaan suci. Lafaz ini tercantum dalam riwayat Abu Daud dari jalur Yunus bin Abi Ishaq dari Asy-Sya'bi mengenai hadis ini. Dan kami akan menjelaskan perbezaan antara lafaz riwayat ini dan lafaz hadis yang tercantum dalam bab. Okay, nanti akan dijelaskan dengan lebih terperinci tentang lafaz tersebut. Baik, kita lihat syarah hadis di sini. Pertama sekali kita ada perkataan haddatsana Zakaria. Zakaria ni siapa? Zakaria bin Abi Zaidah. Nama dia yang nama lengkap dia. Perkataan an Amirin dari Amir. Nama dia yang sebenar adalah Amir Asy-Sya'bi. Kemudian Zakaria, Zakaria di sini dia terangkan siapa Zakaria bin Abi Zaidah. Dia kata Zakaria adalah seorang mudallis dan saya tidak melihat hadis yang dia meriwayatkan melainkan diriwayatkan secara ana-ana. Akan tetapi Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Yahya Al-Qattan dari Zakaria. Padahal Al-Qattan tidak meriwayatkan dari para gurunya yang dikenal sebagai para perawi mudallis kecuali riwayat yang langsung mereka dengar. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Al-Ismaili. Perawi mudallis ni ialah perawi yang bermasalah daripada sudut periwayatan. Okey, jadi dia sebenarnya dia tak dengar daripada guru dia, namun dia kata dia tak kata tapi cara dia meriwayatkan tu seolah-olah dia dengar daripada gurunya sebab dia menggunakan lafaz ana-ana di sana. Jadi lafaz ana-ana ni maksudnya an. Contoh kita lihat dalam hadis tadi kan, haddatsana Zakaria an. Jadi di sini ada perkataan an, kemudian ana Amirin ana Urwata ada an. Hadis-hadis yang begini kita panggil ia sebagai hadis ana-ana. Ana-ana.
Okey, jadi hadis yang biasanya ada lafaz an ni kan, kita akan panggil ia sebagai hadis an ana. Jadi macam contoh tadi Zakaria an Amir. Lepas tu ada an lagi kan. Dia mengguna perkataan an ini, maka hadis ini di kalangan ulama hadis kata kita panggil dia hadis an ana. Namun di sana dia kata Zakaria ni adalah seorang perawi mudallis. Okay, perawi mudallis ni biasanya dia tak dengar secara langsung daripada orang yang dia ambil tu. Okay, Zakaria dia tak dengar secara langsung daripada Amir ini. Tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan orang ni. Maknanya mungkin dia sezaman, mungkin tu guru dia, mungkin memang orang yang tinggal dekat dengan dia ataupun di kalangan perawi yang kenal antara satu dan yang lain. Itu yang sebabnya kita susah selalunya nak detect perawi yang mudallis. Kerana mereka ni memang kadang-kadang sezaman ataupun sahabat saling kenal mengenali ataupun antara murid dengan guru. Cuma tak dengar, dia dengar daripada orang lain. Tapi bila dia guna perkataan an di sini, kita kalau baca, kita akan lihat seolah-olah dia memang ambil langsung hadis tu daripada orang itu. Sepatutnya dia tak boleh guna perkataan an. Dia kena guna perkataan lain yang menunjukkan bahawa dia tak dengar secara langsung daripada orang tersebut. Okay, jadi sebab tu di sini dikatakan bahawa orang ini adalah orang yang mudallis. Okey, kita lihat kat sini hadis. Baik, tapi biasanya Imam Al-Bukhari bukan Imam Al-Qattan. Al-Qattan di situ dia kata mereka ni tak riwayatkan daripada perawi mudallis melainkan dapat dikenal pastilah bahawa hadis itu diambil daripada orang lain. Maknanya di situ mereka dapat kenal bahawa Zakaria ni sebenarnya ambil daripada siapa. Barulah mereka riwayatkan hadis tersebut. Tapi biasanya perawi mudallis ni bukan perawi pembohong. Dia bukan perawi pembohong, dia adalah perawi yang siqah. Cuma cara dia riwayatkan tu sahaja tersilap cara dia. Sebab kita tak boleh lah biasanya dalam ilmu hadis ni, kita kata kita ni kalau kita ambil daripada seseorang, kita tak boleh sembunyikan nama dia. Kita kena sebutkan nama orang tu. Okay, contoh kalau Kak Dewi ambil daripada Kak Zaidah, okay, Kak Zaidah ambil daripada Kak Zah, macam tu kan. Kemudian Kak Dewi tak sebut nama Kak Zaidah, terus pergi nama Kak Zah. Jadi tak boleh lah, di situ ada sesuatu yang disembunyikan. Kerana kalau kita nampak Kak Dewi ambil terus daripada Kak Zah, kuat hadisnya. Sebab Kak Zah dia jumpa saya langsung. Macam itu kan? Jadi Zah dengar daripada Sakinah. Maknanya kalau Dewi ambil daripada Zah, maknanya kuat lah. Tapi tak, sebenarnya Dewi ambil daripada Zaidah. So dekat situ tunjukkan jauh lagi tau jalan tu. Kan? Jauh jalan tu. Satu bila, tapi sebenarnya kalau dia sembunyikan nama Kak Zaidah, kita sebagai ulama hadis, kita tak lihat dia sebagai sesuatu yang tulus ketika dia meriwayatkan. Sebab tu perawi mudallis ni kita kategorikan sebagai perawi yang dhaif. Perawi yang tak boleh letak pada kategori hadis yang sahih. Kerana dia ada sembunyikan sesuatu. Tapi sebenarnya dia tak bohong. Memang betul pun kan? Betul pun. Dia bukan bohong pun. Dan hadis yang diriwayatkan tu hadis yang sahih. Tak salah pun hadis dia. Cuma cara dia riwayatkan tu dia menyebabkan dia jadi mudallis. Okey, baik. Di sini kita ada perkataan fa'ahwaitu, aku menghulurkan tangan. Artinya madadtu yadayya, aku menghulurkan tanganku. Al-Asma'i berkata ahwaitu bisyai'i, yakni aku mengisyaratkan sesuatu. Yang lain berkata ahwaitu artinya aku bermaksud merunduk, maknanya dia tunduk sikit dari posisi berdiri ke posisi duduk. Ada juga yang mengatakan al-ihwa artinya condong. Jadi siapa tadi? Mughirah Al-Mughirah, dia ni bila Nabi SAW dalam perjalanan, dia kata apa? Dia pernah tundukkan badan dia untuk buka khuf Nabi. Dia tak cakap apa-apa lah, tapi dia just tundukkan badan dia nak
buka kan kasut Nabi SAW. Maka di sini kita panggil satu keadaan yang mana membongkokkan badan sedikit untuk bantu buka sepatu seseorang. Jadi di sini Ibn Battal berkata, penggalan hadis ini mengandungi faedah. Baik, apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah itu tadi ada beberapa hal yang boleh kita ambil pengajarannya. Satu ialah anjuran untuk memberi pelayanan terhadap seorang alim, iaitu memberi khidmat pada seorang alim ataupun seorang guru. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mughirah itu tadi. Nabi tak suruh dia untuk bukakan sepatu Nabi, tetapi dia sendiri yang nak bantu Nabi buka sepatu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita panggil ia sebagai khidmat. Dan itu merupakan sesuatu yang memang dianjurkan di dalam agama kita. Kalau kita ada guru yang pernah mengajar kita, ataupun kita ni ada orang yang kita hormati kan, terutama ni ibu ayah kita lah di sana. Jadi saya nak pesan sebelum kita mengangkat guru, angkatlah mak bapak kita dulu. Okey, jangan salah faham kadang-kadang kita ni terlampau menghormati guru, kita lupa sebenarnya mak ayah kita ni lah yang lebih utama. Kadang-kadang ada orang, maaf saya kata, dia lebih dengar cakap guru dia daripada dengar cakap mak bapak dia. Sampai melukakan hati mak ayah. Ini jangan macam itulah ya. Memang kita kena hormat guru kita, memang kita dengar nasihat guru kita, tapi kalau apa-apa yang tak betul daripada guru tu jangan ikut. Ini nasihat saya, sebab kadang-kadang kita taksub guru sampai kita lupa untuk menghormati mak ayah. Kadang guru kita ajar gini, kita cuba nak apply pada mak ayah kita kan, tapi kasar. Cara kasar. Contoh mungkinlah guru ni kata kan, benda ni salah, dosa. Masa mak kita buat, kita pun cakap dengan mak kita, Saudara Sakinah cakap salah, dosa tau. Cakap dengan mak kita, tak boleh lah ya. Walaupun yang betul, guru tu cakap benda yang betul, tapi kita mesti ada rasa ihtiram, hormat dengan mak ayah. Okay? Walaupun mak kita ni, maaf saya guna ayat ni dia jahat macam mana pun, Al-Quran kata apa? Kalau mak bapak kamu suruh kau syirikkan Allah, tapi tetap kena buat baik dengan mak bapak. Ini pesan Allah. Mesti kena buat baik. Okay? Kita memang tak ikut apa yang mak ayah kita suruh tentang benda-benda jahat. Kita memang tak ikut. Tapi tak boleh berkasar. Tak boleh berkasar. Jaga tu jangan sampai kita tinggikan suara. Kalau nampak mak buat benda-benda yang tak baik ke, nampak mak bapak kita buat hal-hal yang kita rasa menyalahi agama, memang betul kita marah, kita tak suka, tapi jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita hina, jangan sampai kita hilang hormat tu kan, kita kasar dengan bapak kita. Jangan macam tu. Sebab itu bukan ajaran agama kita. Sampaikan kita pun menggunakan nama guru kita kan, tak boleh ustaz saya ajar macam ni, macam tu kan, tak boleh ustazah ajar macam ni, mak buat gini salah. Betul lah, memang betul mak kita buat salah. Tapi kalau kita cakap gitu, dia dah jadi hal yang tak guna kalau kita belajar. Tapi kalau kita tak hormat mak bapak kita, ingat tu ingat tu. Sebab saya nampak banyak sangat orang ramai yang belajar agama, tapi dengan mak bapak, na'udzubillah tau perangai. Sedih. Belajar agama tau, belajar sunnah. Dia belajar agama, tapi dengan mak bapak tak reti nak hormat. Kan cakap mak bapak gitulah, cakap mak bapak ahli neraka lah. Jangan buat gitu. Tak elok. Tak elok. Lepas tu kita gunakan nama guru kita. Betul tak? Jadi macam kita jadi fitnah lah kan nanti kan. Memanglah ustazah ajar benda ni dosa, ustazah ajar benda ini. Tapi kalau tu dah guna nama buat nama guru, disandarkan itu jadi satu fitnah lah. Nanti jadi gaduh. Dia kata, macam ni ke kau belajar? Contoh kan, kalau dia guna nama saya kan, macam ni ke Saudara Sakinah ajar? Bayangkan kan. Oh, maknanya Ustazah kau ajar supaya cakap kasar dengan aku lah. Ustazah kau, siapa Ustazah kau? Ustazah Sakinah. Nampak tak? Dia jadi fitnah. Sebab tu kita ni kena jaga akhlak kita dengan guru apa. Kita khidmat dengan guru, yes, kita khidmat dengan guru. Kita sayang guru kita. Kita buat guru kita ni sebagaimana yang dianjurkan dalam sunnah, dianjurkan dalam agama untuk kita khidmat. Contoh macam tadi Al-Mughirah kan. Al-Mughirah dia tunduk nak buka sepatu Nabi kan. Okey, itu Nabi lain cerita. Saya nak kata gini, pernah tak kita buat gitu dengan mak bapak kita? Kak Dewi pernah, tapi orang lain tak pernah. Ada orang lain tak pernah. Tapi dengan cikgu dia, dengan ustaz-ustazah dia boleh buat.
Dengan mak bapak dia tak ada maknanya. Itu sayang sangat. Sepatutnya itu yang kita buat dengan mak ayah kita. Kita tengok mak bapak kita tak boleh nak jalan, kita biarkan tau. Jalan tengok aje. Tapi kalau nampak ustazah atau ustaz kita tak boleh jalan, oh kalau kabut. Pimpin ustaz. Tapi dengan mak ayah macam mana? Itu kita kena banyak muhasabah ya. Kita banyak muhasabah. Kadang-kadang kita ni tersilap meletakkan ataupun tersilap memahami teks-teks agama sehingga kita meletakkan penghormatan itu di tempat yang salah. Sebab itu kita apa-apa pun, saya nak pesan, sebelum kita nak letak guru tu dekat tempat yang pertama, koreksi dulu, saya dengan mak bapak saya macam mana? Kita kalau dengan mak ayah kita okey, insya-Allah saya kata. Kita dengan orang lain pun kita okey. Dia automatik macam tu. Kalau kita reti nak hormat mak ayah kita reti nak beradab dengan mak ayah kita, insya-Allah dengan semua orang kita akan macam itu. Tapi kita akan ada satu diri yang bagi saya problematik. Sangat problem. Kalau kita dengan orang luar, kita boleh baik. Tapi kalau dengan mak ayah kita tak baik, itu problem kan? Ya, jadi kena banyak muhasabah. Selama mana kita ada mak ayah, selama itulah kita mesti ambil peluang untuk berbakti dan berkhidmat. Walaupun tadi saya kata, dia perangai macam mana pun. Okay, dia perangai macam mana pun. Okay, mungkin kalau kita rasa kita tak boleh nak berbaik dengan dia kerana ada perilaku-perilaku mak ayah kita yang mengguris hati kita, itu pun saya tak nafikan dia, sebab tak semua mak ayah kita ni sama. Mungkin mak bapak saya tak buat teruk-teruk dengan saya, tapi mak bapak orang lain dia treat anak dia dahsyat. Dia layan anak dia dahsyat. Tak sebagaimana mak ayah saya layan saya. Tapi terus doakan untuk mak ayah. Itu je pesan saya. Okay? Terus doakan moga-moga Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka ya, untuk terus-terusan menjadi orang yang soleh dan soleh. Itu yang perlu ada pada diri kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya, Allah berikan kekuatan kepada semua anak untuk berbakti kepada mak ayah. Sebab bukan benda yang senang. Saya faham ramai orang diuji dengan mak ayah kan? Yang susahlah perangai macam-macam mak ayah. Tapi kalau kita ikut betul-betul sebagaimana yang diajar oleh Nabi, yang diajarkan oleh agama kita, insya-Allah kita tahu bagaimana nak menempatkan diri kita dalam keadaan kita rasa terluka macam mana pun dengan mak ayah kita. Okay? Mungkin ada mak yang menyihir anak dia, itu satu benda yang saya tak nafikan. Ada mak dia sihir anak dia, kan? Ada ibu mertua yang sanggup sihir anak. Itu benda dahsyat. Betul, kita memang tak boleh. Kita tak boleh terima kan kalau mak kita sendiri buat macam itu kan. Kita memang tak boleh terima. Tapi bagi saya, apa yang boleh kita buat, doakan. Jangan doakan yang tak baik. Doakan yang baik-baik saja. Okay? Sebab dia masih lagi mak ayah kita. Walaupun susah sebenarnya. Tapi cuma ingatlah, itu mak ayah kita berlaku baik sajalah kepada dia, doakan yang baik-baik saja kepada dia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah rahmati dia. Okey, baik, seterusnya di sini. Itu yang pertama tadi, anjuran untuk memberi pelayanan terhadap seorang alim sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mughirah kepada Nabi SAW. Baik, yang kedua, seorang pelayan hendaknya melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan majikannya sebelum disuruh. Ini juga kita nampak daripada perlakuan Al-Mughirah itu tadi. Nabi tak suruh dia untuk bukakan sepatu Nabi SAW. Tetapi yang kita nampak daripada perlakuan Al-Mughirah itu, dia terus buat. Kan? Dia terus buat. Jadi ini yang boleh kita ambil kalau sekiranya mungkin kita bekerja ataupun kita ada majikan kita, kan? Ini boleh apply pada guru tu jugalah ataupun kepada mak ayah tadi ya. Kita tahu bagaimana mak ayah kita, apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan, ataupun majikan kita, apa yang dia perlukan di situ. Jadi sebelum dia suruh, boleh saja kita buat. Contoh sebelum dia minta air, kita dah siapkan air. Macam tu kan?
Sebelum Ustazah datang kelas, air dah siap. Nampak ya, tahu maknanya. Ustazah perlukan air untuk minum. Benar datang kuliah tak ada air pun langsung kan. Sampai Kak Zah kena beli air. Ingat tak Kak Zah? Kak Limisbah. Okay. Dekat Limisbah dululah kan. Belajar kan. Tak ada air, saya sampai student kena belikan saya air. So kena prihatin tentang hal-hal yang begini. Ini sesuatu yang ada dalam teks-teks agama kan, ataupun mungkin kita ada pembantu rumah kita. Pembantu rumah contohnya pembantu rumah mak saya, kalau saya datang rumah dia tahu saya minum air apa. Dah siap dah airnya kan. Tak perlu kita minta lah. Itu kan. Dia tahu saya minum air Evian dah dia letak kat situ kan. Dia tak tanya nak minum air kopi ke air apa, dia tanya. Dia tahu saya minum air tu, nanti dia akan letak air tu kat atas meja. Senang. Maknanya dia faham. Ini kira maknanya bila kita dah tahu, kita tak perlu lagi tanya, dan ini bukan sesuatu yang boleh sahaja dilakukan sebagaimana Al-Mughirah itu tadi. Okey? Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini, memahami sesuatu dengan isyarat. Jadi Nabi faham. Al-Mughirah dia tak kata dengan Nabi yang dia nak buka sepatu Nabi, tetapi dia tunjukkan dengan tindakan dia. Sebab apa? Dia berdiri, dia bongkok tahu nak buka sepatu Nabi tu. Jadi Nabi faham tentang apa yang dia nak buat. Maka di sini dikata dan merespon apa yang dipahami dari isyarat tersebut. Dasarnya adalah Rasulullah SAW berkata, da'huma, biarkan saja keduanya. Maknanya Nabi, bila Nabi nampak Al-Mughirah itu tunduk nak bukakan sepatu Nabi, Nabi kata dia tak apa, biarkan je. Tak payah buka. Itu kata Nabi. Tapi Al-Mughirah dia tak sebut Nabi nak buka, dia tak kata gitu. Dia cuma tunjukkan daripada gerak-geri dia dengan tindakan dia tu tadi. Okey? So di sini kita pun kena faham-faham lah. Kalau orang tu buat isyarat yang begini, maknanya dia macam gini kan. So kita dah boleh respon lah dengan apa yang dia buat daripada sudut isyarat itu tadi. Okey, itu yang perkataan yang ketiga. Perkataan kita yang keempat di sini, fa inni adkhaltuhuma, kerana aku memasukkan keduanya, yakni memasukkan kedua kaki. Itu kata Nabi. Nabi dah masukkan kedua kakinya. Perkataan yang seterusnya, tahirataini, dalam keadaan suci. Demikian lafaz menurut yang tercantum dalam majoriti riwayat. Sedangkan di dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum wahuma tahiratani, keduanya dalam keadaan suci. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafaz fa inni adkhalul qadamaini al-khaffaini wahuma tahiratani. Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ini ke dalam kedua sepatu khuf dalam keadaan yang suci. Kita ada hadis yang lain, contoh muka surat 342. Untuk menguatkan lagi perbincangan hadis kita dalam kitab Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia bawakan kepada kita dengan hadis dalam kitab Musnad Al-Humaydi, yang mana dia kata, qultu ya Rasulullah ayamsahu ahaduna ala khuffaihi. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh mengusap bahagian atas kedua sepatu khufnya? Nabi jawab, qala na'am. Nabi kata, ya boleh. Idza adkhalahuma wa huma tahiratani, apabila dia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Jadi ini syaratnya Syaratnya sebelum kita pakai sepatu khuf itu mesti dalam keadaan yang sudah bersuci. Baik, dalam riwayat Ibn Khuzaimah dari hadis Safwan bin Asal, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'ala al-khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala dhuhrin thalathan idza safarna wa yawman wa laylatan idza aqamna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengusap kedua sepatu khuf apabila kami memasukkan kaki dalam keadaan suci, iaitu selama 3 hari ketika kami dalam perjalanan, iaitu dalam keadaan musafir, dan 1 hari 1 malam ketika kami sedang mukim. Jadi ini kita panggil sebagai waktu
yang ditetapkan, batas waktu yang ditetapkan untuk mereka yang nak menyapu di atas khuf. Jadi kalau kita rujuk pada hadis yang di atas, di situ diletakkan kepada kita dengan syarat. Sebelum kita pakai khuf tu kan, kena ambil wuduk terlebih dahulu. Maknanya dalam keadaan yang suci, itu syaratnya, baru kita pakai khuf. Jadi kenapa tadi Nabi SAW dia kata kepada Al-Mughirah, bila Al-Mughirah nak bukakan sepatu kita ni kan, dia kata biarkan saja. Aku dah masukkan kedua kaki aku ke dalam khuf itu dalam keadaan suci. Maknanya Nabi nak kata kepada Al-Mughirah, sebelum tu aku dah ambil wuduk. Aku dah dalam keadaan yang suci. Jadi sekarang bila dah berhadas nak ambil wuduk, tak perlu lagi nak buka sepatu tu, sapu saja di atas khuf tadi. Jadi di sini ya, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, kita lihat dia ada batas waktu dia. Okey, kalau untuk orang yang musafir 3 hari. Kemudian kalau untuk orang yang tak musafir, dia bermukim. Contoh kita duduk dekat Singapura, kita tak di mana-mana. Tapi kita pakai khuf tadi, dia 1 hari. Okey, 24 hours lah kita panggil begitu. 24 jam, 1 hari 1 malam ketika kami sedang mukim. Baik, so itu syarat-syaratnya. Ibn Khuzaimah berkata, aku menyebutkan hadis ini kepada Al-Muzani. Lantas dia berkata kepadaku, sampaikan hadis ini kepada para ulama mazhab kita, kerana sesungguhnya hadis ini merupakan hujjah terkuat yang dipakai oleh Asy-Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita berpegang dengan pendapat inilah ya. So tidak ada sebarang pertikaian. Walaupun hadis Safwan termasuk hadis sahih, hanya saja belum mencukupi kriteria Al-Bukhari. Okay, di sini kita dapati hadis ini Imam Al-Bukhari dia tak masukkan dalam bab ni. Okay, kenapa? Sebab dia tak cukup kriteria ataupun syarat-syarat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dia memiliki syarat yang begitu ketat dia sebelum dia nak masukkan hadis-hadis dalam kitab dia. Sebab tu di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah tadi. Tapi hadisnya sahih, tak menjadi masalah. Akan tetapi hadis yang tercantum dalam bab di atas sejalan dengan hadis tersebut. Dalam hal menjadikannya dalil diisyaratkannya kesucian kaki ketika memakai sepatu. Al-Muzani mengisyaratkan adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini. Intinya, inti-patinya menyebutkan bahawa Asy-Syafi'i dan jumhur ulama mengertikan bahawa kesucian tersebut sebagai kesucian menurut syariat dalam hal wuduk. Jadi maksudnya adakah kaki yang bersih ataupun ambil wuduk? Itu maksudnya. Jadi di sini kita faham hal yang dimaksudkan oleh syariat iaitu dengan mengambil wuduk. Itu yang dimaksudkan dengan kesucian kaki tadi. Tapi pendapat ini ditentang oleh Daud. Dia berkata, apabila kedua kaki tidak najis ketika memakai sepatu tersebut, maka boleh baginya mengusap sepatu tersebut. Jika dia bertayamum kemudian memakai sepatu tersebut, maka ini tidak boleh menurut mereka. Sebab tayamum itu sebagai pemboleh mengusap sepatu, bukan penghilang hadas. Pendapat mereka ini ditentang oleh Asbal. Shin ke Sin? Masyita bawa buku bahasa. Shin ke Sod? Sod, Asbal. Okey, Sod. Bukan Shin Asbal. Tak semalam tak perasan. Okey, anda kata seseorang membasuh kedua kakinya dengan niat wuduk. Kemudian dia memakai kedua sepatunya. Lalu dia melengkapi basuhan terhadap anggota wuduk yang lain, maka dia tidak boleh mengusap sepatunya. Okay, ni kena ingat ya. Kita tak boleh, contoh, sekarang dia cuci kaki dia dulu. Okay, contoh, kita cuci kaki kita dulu dengan niat wuduk. Baru kita basuh tangan kita, basuh muka, kan? Ni dah terbalik dah. Kalau dalam keadaan yang begini, tak boleh lah. Dia kena ikut aturan. Jadi maknanya, kalau kita tahu kita nak pakai khuf kan, okay, ataupun kita orang perempuan tadi cakap pasal tudung tadi kalau kita tahu nanti nak mungkin kita akan pergi ke tempat yang mana kita tahu tak ada tempat nak ambil wuduk. Okay. So kita bimbang nanti mungkin alamak tempat tu tak ada tempat ambil wuduk.
Lepas tu kalau aku terbatal macam mana nak ambil wuduk kat toilet tu kan, nanti nak buka tudung leceh kita ingat macam tu kan. Okay, kita nak pergi conference ke apa-apa kita tahu memang tempat tu sibuk pun tak macam tu kan, susah sangat So kita pergi macam ni, kita ambil wuduk siap-siap dekat rumah. Okay, ambil wuduk siap-siap. Tapi jangan kita masuk kepala dulu kan, ataupun jangan kita masuk kaki kita dulu, jangan macam itu. Ambil macam biasa. Sebab mungkin ada orang yang tak faham, dia kata yang nak basuh kan nanti kita punya kaki, ataupun nak basuh kepala kita basuh kaki kita dulu lah, ataupun kepala kita dulu, baru kita ambil macam biasa. Kalau kita buat itu tak sah. Okay, kalau kita batal nanti kan dekat Suntec City ke macam tu kan. Okay, kalau kita batal dekat Suntec City tu, kita kena ambil macam biasa wuduk. Tak kena buka tudung, kena sapu kepala macam mana biasa, dan kaki tu kena buka. Sepatu tu kena buka, kaki tak boleh buka sepatu kena buka. Buka kaki macam mana buka kaki. Sepatu tu kena buka. Sepatu tu kena buka, tak boleh sapu dekat atas khuf tu ataupun atas sepatu kita. Jadi di sini mungkin sebab ada orang yang buat begitu. That's why Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia berikan contoh yang sedemikian. Jadi dia kata, kalau kita buat macam tu, maka dia tak boleh untuk sapu khuf dia. Demikian menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang berpendapat wajib dilakukan secara tertib. Maknanya wuduk kena buat macam biasa. Okay? Sebagaimana biasanya kita nak solat. Demikian juga menurut pendapat yang mengatakan tidak wajib, yakni apabila didasarkan pada alasan bahawa proses wuduk tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, wuduk macam biasa, okay, barulah nanti kalau batal kita punya wuduk tu nanti kan, ketika kita berada di sebuah tempat itu, barulah boleh kita sapu di atas khuf nanti. Okey, penulis kitab Al-Hidayah dari kalangan Hanafi berkata, syarat dibolehkannya mengusap sepatu adalah harus dalam keadaan suci yang sempurna sebelum memakainya. Okay, dia kata gitu. Jadi syarat sebelum kita pakai khuf kita tu, kasut kita tu kan yang banyak tali ke, yang susah nak buka tadi, dia mesti dalam keadaan yang sudah berwuduk secara sempurna. Kemudian dia rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah ketika berhadas, bukan ketika memakainya. Dengan gambaran semacam ini, apabila seseorang berwuduk dengan sempurna, lantas dia berhadas, maka dia boleh mengusap bahagian atas sepatunya. Sebab ketika terjadi hadas, dia sudah dalam keadaan suci yang sempurna. Hadis ini merupakan bantahan terhadap pendapatnya, iaitu penulis kitab Al-Hidayah di atas. Sebab hadis ini menjadikan keadaan suci sebelum mengenakan sepatu khuf sebagai syarat bolehnya mengusap sepatu. Sementara apa saja yang berkaitan dengan syarat tidak akan sah, kecuali jika syarat tersebut terpenuhi. Padahal penulis kitab Al-Hidayah tersebut telah mengakui bahawa maksudnya adalah bersuci dengan sempurna. Seandainya seseorang berwuduk dengan tertib, lalu hanya tertinggal salah satu dari kedua kakinya, lalu kaki yang sudah suci dimasukkan ke dalam sepatu, kemudian baru membasuh kaki yang kedua, lalu memasukkannya ke dalam sepatu, maka orang tersebut tidak boleh mengusap sepatunya. Demikian pendapat majoriti ulama. Dia terlupa, biasalah kan. Ada orang kan macam itu, suka terlupa. Dah basuh kaki sebelum lupa, belum basuh kaki sebelah rupanya macam itu. Ingatkan dah basuh, biasalah faktor usia. Kadang-kadang dia macam itu kan, faktor kesihatan, faktor usia. Tapi kalau itu tak boleh maknanya dia tak ikut tertib. Dia tak ikut tertib. Jadi saya nak kata macam inilah, bila kita nak pakai sepatu khuf ni kan, kita berwuduk sebagaimana biasa, macam biasa kita nak solat, sebelum kita sarungkan sepatu tu tadi. Baik, bila tadi kita kata kalau orang yang musafir dia 3 hari kan, okey, dia khuf itu dia bermula bila hadas yang pertama.
Tadi mula-mula kita dah berwuduk sebagaimana biasa, kemudian contoh pukul 8 pagi kita nak pakai khuf tu kan, kita berwuduk macam mana biasa baru kita pakai khuf. Bila kita nak solat, pukul 2 contoh, kita tahu alamak tadi dah buang angin. Dia tak buang air kecil tau, kadang-kadang kita buang angin dia buang angin. Lepas tu kita tahu, ini nak kena ambil wuduk sebab kita nak solat. Baik, sekarang ini barulah bila masa kita ambil wuduk tu, bahagian kaki kita sapu khuf. Jadi bila mula start 3 hari, start pukul 2 tu. Daripada pukul 2 sampailah pukul 2 yang berapa yang menunjukkan batas waktu 3 hari. Tapi kena ingat, kalau kita lepaskan sepatu tu dah batal. Maknanya sepanjang 3 hari tu tak boleh buka kasut. Yes, solat dengan khuf tu. Tak boleh tanggalkan kasut tu. Bila tanggalkan kasut tu dah batal. Dah batal masa je. Maknanya kalau kita tahu dah batal tadi kan, kita ambil wuduk sebagaimana biasa baru pakai balik sepatu tu. Dia macam tu. Okey? Ini sebab tu tadi kalau boleh buka, bukalah. Dan kalau kita tak musafir tapi 1 hari kan, maknanya pakai sepatu tu 1 hari lah macam tu. Apa dia? Yes, dalam peperangan ataupun mungkin cuaca yang sejuk kan, mereka yang dalam hutan, dia macam itu. Dia macam itu, biasa macam tu. Okey, jadi maknanya kalau, tapi macam tadi lah, kalau contoh kita pergi mana-mana ke apa kan, memang kasut tu memang susah nak buka. Kadang-kadang kan kasut pun macam-macam pattern sekarang kan. Macam-macam kasut pun macam pattern, lepas tu susah nak buka. Ada orang pakai, kita yang muslimah-muslimah ni pakai boot sampai atas kan. Pernah nampak kasut sampai atas tu? Pernah pakai Kak Zah? Tak pernah Siapa tahu Kak Zah travel. Apa dia? Oh, jengkes. Oh, kasut. Kasut boleh buka tak apalah cakap. Yang saya sebutkan ialah sepatu boot tu yang dia sampai atas tu kan. Sampai atas tu kan. Susah nak buka kan. Tapi tu pakai masa kita ni lah. Masa kita dalam keadaan yang, tapi tak tahulah sekarang fashion susah nak cakap. Susah nak cakap sekarang ni. Tak ada hal cari hal kita ni. Masalah cari sendiri ya. Banyak-banyak tali, okey? Boleh, yang penting tadilah maknanya ialah maknanya dia susah nak buka, okey, kemudian kita yang dengan syarat kita ambil wuduk sebelum tu dengan sempurna, baru kita pakai kasutnya. Solat dengan kasut tu juga. Selalunya solat dengan kasut ke buka kasut? Selalu buka kan? Yelah, agak buka habis lah. Tak, maksudnya batal tu, batal sapu khuf. Batal sapu khuf, bukan batal wuduk. Ya Allah, nak kita salah faham pula. Batal sapu khuf bukan batal wuduk. Maknanya, nanti untuk kali yang kedua kita ambil wuduk, dah tak boleh lagi sapu atas khuf tu sebab kita dah buka tadi. Stocking yang agak susah tu pun sapu saja atasnya. Kasut boleh lepas. Sebab yang kita sapu tu atas stocking, bukan atas sepatu. Okey? Dia macam tu. Macam mana? Ulang, buka mas, tak dengar. Dah batal yang sapu khuf tadi, okey. Okey, cuba ulang balik. Saya tak faham soalan. Kita dah buka sepatu, okey. Batal sapu khuf, okey.
Mm-mm. Betul. Nak pakai lagi tak hurufnya? Nak pakai lagi kena ambil wuduk macam biasa. Mm-mm. Baru pakai huruf tu balik. Tak boleh main sarung je huruf tu, nanti next solat kita nak sapu lagi tu tak boleh. Okay, bila dah buka maknanya dah batal. Bila nak pakai balik, nak pakai balik, kena ambil wuduk macam biasa. Maknanya balik, kena balik. Okay, tak boleh kita nak gunakan yang wuduk yang pertama tadi. Dia macam tu. Ada apa soalan sebelum saya masuk? Ya, sila. Mm-mm. 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 3 days. Mm-mm. 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 Tak boleh buka. Okey, kalau untuk hal-hal yang macam ini kan, bagi saya, dia boleh terus saja. Boleh terus saja. Maknanya dia tak buka langsung kan? Mm-mm. Boleh. Untuk keadaan yang begitu. Yes, darurat. Betul. Maknanya dia tak perlu nak ulang balik lah sebab dalam keadaan dia memang tak lepas langsung kan sepatutnya. Okey. Ini kita ambil dia dalam keadaan contoh peperangan. Contoh. Susah kan? So, tak boleh nak buka sepatu tu. Jadi dalam keadaan sedemikian dia boleh teruskan sahaja pemakaian sepatu dan penyapuan hoof tadi untuk setiap kali solat. Okey? Baik, seterusnya di sini kita habiskan. Okey, sikit lagi. Apa yang lama sangat berhenti tadi? Okey, tentang batal tak batal tadi ya. Okey, baik. Ini dah baca. Okay, so, namun hal itu dibolehkan oleh Sufyan al-Thawri, ulama Kufah, Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, Mutarrif dari kalangan mazhab Maliki, Ibn al-Munzir dan beberapa ulama yang lain. Alasannya kerana perbuatan orang tersebut sudah dapat dikatakan telah memasukkan masing-masing dari kedua kakinya ke dalam kedua satu khuf dalam keadaan suci. Ni orang yang terlupa tadi. Tapi ada pendapat ulama yang kata masih lagi boleh. Okay, tapi jangan pegang dengan pendapat itu. Pendapat ini dijawab bahawa tidak sama. Okay, dah jawab dah sikit. Bahawa tidak sama hukumnya antara lafaz yang disebutkan dengan redaksi kedua sepatu khuf dengan lafaz yang disebutkan dengan redaksi satu sepatu khuf. Ibn Daqiq al-Ain menganggap lemah pendapat ini kerana kemungkinan itu masih tetap ada. Dia rahimahullah juga berkata, akan tetapi apabila pendapat ini didukung dengan dalil yang menunjukkan bahawa bersuci itu tidak boleh dipisah-pisahkan, nescaya menjadi tepat. Maknanya tadi mesti ambil wuduk dengan sempurna, tak boleh pisah-pisah. Tak boleh kaki dulu, baru nanti muka kan. Kalau gitu, tentang penyapuan hoof tu tadi, dia tak boleh nak kita gunakan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Kita ada keterangan tambahan di sini, ada 3 keterangan tambahan. Okay, kita selesaikan perbincangan hadisnya. 1. Masalah mengusap bahagian atas kedua sepatu hoof hanya berkaitan dengan wuduk. Okay, tidak boleh dilakukan pada saat mandi junub. So kalaulah ada berlaku dia yang belum mandi hadas besar sepatu tu kena buka. Okey, contoh mungkin bersama dengan isteri dan sebagainya, tak boleh kita just nak sapu saja atas hoof tu. Kena buka kasutnya, perlu dibuka kasutnya dan berwuduk sebagaimana biasa, mandi sebagaimana biasa. Jangan mandi dengan sepatu-sepatu. Itulah. Nanti bimbang pula mandi dengan sepatu-sepatu kan? Tak boleh. Kalau keadaan yang memerlukan kepada mandi junub, kena buka sepatunya dan mandi sebagaimana biasa. Kerana dia hanya berlaku untuk hal-hal yang berkaitan wuduk sahaja. Baik, kedua, apabila seseorang melepaskan kedua sepatu hufnya sebelum berakhir masa, mengusap sepatu sesuai pendapat yang mengatakan adanya batasan waktu untuk mengusap, maka orang tersebut harus kembali berwuduk seperti biasa. Ini yang saya sebutkan tadi untuk mereka yang musafir 3 hari, untuk mereka yang bermukim 1 hari. Demikian menurut pendapat Ahmad, Ishaq dan ulama lainnya.
Namun ada juga menurut ulama Kufah, Al-Muzani dan Abu Thawr, orang tersebut cukup membasuh kedua kakinya. Demikian juga pendapat Malik dan Al-Layth, kecuali jika selang waktunya terlalu lama. Al-Hasan ibn Abi Layla dan jamaah para ulama berkata, orang tersebut tidak perlu mencuci kedua kakinya. Mereka menganalogikan kondisi orang tersebut dengan orang yang mengusap kepalanya kemudian mencukur rambutnya. Maka dia tidak perlu mengusap kepalanya lagi. Hanya saja pendapat ini perlu ditinjau kembali. Okey, lihat nota kaki nombor 140 di bawah itu. Kita lihat di sini ya, pendapat yang kuat saya ambil daripada baris yang ketiga terakhir. Atas dasar ini, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan batalnya wudu dengan kita menanggalkan sepatu khuf dan tidak cukup hanya dengan membasuh kedua kaki kerana syarat berurutan tidak terpenuhi. Wallahu a'lam. Jadi macam tadilah, kalau kita buka saja sepatu kita dah tak boleh lagi ya untuk menggunakan kaedah menyapu khuf itu tadi bagi solat yang seterusnya. Dia perlu ambil wuduk sebagaimana biasa sebab kita dah buka sepatu kita tadi. Okey, yang ketiga di sini, Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis yang menunjukkan tentang waktu, iaitu batas waktu yang diberikan untuk mengusap sepatu. Padahal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh majoriti ulama. Pendapat ini disanggah ataupun dibantah oleh Imam Malik dalam sebuah riwayat yang masyhur darinya. Dia berkata, cukup mengusapnya saja selama dia tidak melepaskannya. Makna seperti ini juga diriwayatkan dari Umar. Ini sebagaimana soalan tadi. Maknanya ada pendapat yang mengatakan dia cukup, dia tak ada waktu. Okey, sebab tu tadi saya kata boleh. Sebab riwayat Umar pun begitu juga. Namun majoriti yang kata kalau musafir 3 hari, kalau kita bermukim 1 hari. Tapi kalau macam tadi darurat, memang tak boleh nak lepaskan langsung, kita pegang dengan pendapat yang ini. Yang mengatakan cukup mengusapnya saja selama mana dia tak lepaskan sepatu itu. Muslim meriwayatkan hadis yang memberi batasan waktu dari Ali sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Safwan bin Asal. Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Bakrah yang disahihkan oleh Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Semua bagi senyuman saja. Terima kasih kerana memberikan senyuman. Senyuman itu sedekah. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Oh ya, okey. Allah. Tak boleh. Kalau nak sapu tu sapu atas stokin tu. Bukan sepatu. Sepatu tu buka kan? Okey, tapi atas stokin kita. Kita solat dengan stokin tadi kan? Okey, itu boleh. Kalau sapu sepatu tak boleh. Kalau kita nak solat dengan sepatu-sepatu baru boleh. Sekarang yang menjadi penutupnya ialah stokinnya, bukan sepatunya. So nak disapukan di atas stokinnya. Okey? Boleh? Okey. Dah boleh tutup? Jangan lagi tiba-tiba. Okey, sila. Boleh. Yang penting sepatu tu susah nak buka. Kalau kita buka, kemudian kita nak pakai, dia mengambil masa. Tadi kata break ni short kan, so kalau dia buka, kemudian nanti nak pakai lagi, ambil masa lagi kan. So nak ambil uduk lagi, kalau susah bagi dia, boleh saja. Walaupun dalam keadaan training. Kita ambil tadi dalam keadaan orang yang bermukim 1 hari.
Dia boleh menggunakan kaedah menyapu huruf tadi. Okey? Okey. Ada apa lagi nak tanya? Tak adalah, balik. Saya klinik. Okey. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.